korang nak menyihir orang ke, dah tak payah susah kah? Guna je hikmat aku, anak kerak. Mesti okeynya. Aku boleh buat korang nak kaya ke? Korang nak sihir sebab tak suka seseorang ke? Ataupun apa-apa je lah yang kau rasa nak guna aku ni. Boleh. Seram sikit. Dalam zaman moden ni pun masih ada lagi orang percaya benda-benda berkenaan anak kerak lah, anak karak lah, segala anak, segala ilmu sihir ni lah. Aku pun tak boleh nak brain lah. Jadi kalau korang nak tahu macam mana cara nak hapuskan, ataupun kita nak tahu siapa yang sihir kita, adakah sihir kita ni ada kena-mengena dengan anak kerak ataupun toyol, sebab dua ni lebih kurang je. Tanpa lengah masa, jom aku berkongsi dengan korang dalam Malam Anchor kali ni. Let's go guys. Kisah seram yang aku nak kongsi dengan korang pada malam ni adalah berkenaan dengan anak kerak. Mungkin ada sesetengah korang yang dah pun tahu ataupun pernah dengar pasal anak kerak, dan mungkin tak ada, sebab ilmu ni jarang digunakan kerana kos untuk mendapatkan ilmu anak kerak ni agak mahal. Dan maybe orang tak ramai tahulah. Ramai orang kalau tahu pasal sihir adalah yang kita biasa dengar, santau, minyak pengasih dan sebagainya lah. Dan tak heran kalau masih lagi orang amalkan ilmu anak kerak ni di zaman moden. Kerana seperti mana yang kita tahu, ilmu sihir ataupun ilmu hitam ni telah diamalkan bergenerasi daripada zaman tok yang kita, nenek kita, sampailah sekarang pun masih ada lagi. Aku boleh cakap macam ni lah, selagi manusia ni masih ada perasaan hasad dengki, tidak puas hati, busuk hati, lahanat engkau kaya aku tak kaya, macam tu sampai kiamat, aku rasa sihir ni memang ada. Dan itu dah terbukti dah, aku rasa memang orang non-stop akan cari jalan mudah untuk mendapatkan sesuatu keuntungan. Jadi apa itu anak kerak? Apa perbezaan macam yang aku cakap anak kerak dengan toyol? Kita mulakan dengan toyol. Toyol ni kalau korang nak tahu adalah belaan. Belaan dan toyol ni merupakan seekor jin. Jin yang menyerupai seorang budak yang berwarna hijau. Yang dikatakan berwarna hijau, dia kecil je, perut buncit-buncit sikit, gigi orang cakap macam ikan piranha punya style. Dan macam yang kita tahu, kalau kita sebut toyol, trademark dia adalah botak. So orang yang bela toyol ni senang, tak payah nak hantar dia pergi salon. So saving duit kat situ. Jadi apa kegunaan orang yang membela toyol ni? Apa yang orang bela toyol ni nak? Tidak lain tidak bukan adalah untuk mencuri. Dia akan menyuruh belaan dia, iaitu toyol ni, pergi mencuri di kedai-kedai ataupun tak kisah di mana-mana tempat yang ada duit, untuk mencuri dan memberi kepada tuan dia. Dikatakan bahawa orang yang membela toyol ni nak cepat kaya lah. Dan kemungkinan ialah tak ada kerja ke apa, so nak senang bela toyol. At least tak ada lagi kes kita dengar polis tangkap toyol, toyol masuk jail. So tuan dia maybe nak selamat lah, tak cukup nak berani kan nak pergi curi. Tetapi ada juga orang cakap toyol ni mempunyai kelemahan. Kelemahan dia apa? Macam yang aku cakap tadi, toyol ni kan umpama budak kecil. Jadi budak kecil ni kadang kelemahan toyol ni, dia tak pandai matematik. Sebabkan dia tak pandai matematik, jadi kadang wang ataupun benda yang tuan dia suruh ambil, contoh duit bernilai 3,000, kadang tak cukup. Tak semestinya 3,000, kadang 2,000. Ikut nasib. Lagi malang saya silap dia bawa RM1 ke datang rumah, sebab tak erti kira. Dan ada juga orang cakap untuk mengelakkan toyol ni daripada mencuri duit kita, kita kena letak kacang hijau. Dan ada juga cakap letaklah ikan puyuh, sebab toyol ni dia akan leka sikit. Dia macam budak-budak lah, dia akan leka sikit kan. Dia akan bodoh sikit tengok ikan puyuh tu berenang sana sini ni. Lupa tuan suruh ambil duit. Habis gone. Kena marah. Itu ringkasan lah aku boleh cakap apa itu toyol. Tetapi apa itu
anak kerak. Anak kerak ni guys, dia tidaklah sama. Persamaan dia hanyalah nama anak tu je. Dia umpama toyol ke, dia macam budak kecil ke. Tetapi anak kerak ni aku boleh cakap lagi menakutkan guys. Kerana anak kerak ni bukanlah satu belaan, tetapi ia adalah satu ilmu yang diturunkan daripada Thailand. Kebiasaannya orang daripada daerah Thailand ataupun pantai timur, yang aku boleh cakap daripada daerah Kelantan, kebiasaannya yang mendapatkan hikmat anak kerak ni kerana dekat untuk mendapatkan ataupun berjumpa dengan Tok Cha yang masih lagi mengamalkan ilmu anak kerak ni. Anak kerak ni, kalau korang nak tahu cara Tok Cha ataupun Tok Bomoh Siam ni mendapatkan ilmu anak kerak ni, dia percayai anak kerak ni ada beberapa peringkat guys. Dia ada yang paling mahal, iaitu ilmu tu paling kuat lah. Dan ada juga yang separa-separa kuat. Kira kalau orang yang tak mampu, mesti boleh dapatkan anak kerak ni. Kita bermula dengan yang paling mahal. Kalau nak dapat ilmu anak kerak yang mahal ni, dia ada beberapa syarat lah. Dan nama pun mahal, banyaklah syarat dia. Dan syarat-syarat dia ni bukan mudah guys. Syarat-syarat dia adalah kedua ibu bapa hendaklah daripada keluarga dan anak sulung, terdiri daripada anak sulung dalam sesuatu keluarga. So maksud bapak dia ni kenalah terdiri daripada anak sulung, dan mak dia ni pun kenalah terdiri daripada anak sulung. Dan dikatakan bahawa janin ataupun baby yang dikandung oleh mak ni juga kenalah kandungan tu merupakan anak sulung juga. Semua anak sulung. So memang susah nak dapat kan, very rare lah. Dan upacara ni bukannya boleh pilih sebarang hari je. Dikatakan bahawa hari Selasa adalah hari yang paling baik untuk mendapatkan ilmu yang kuat. Jadi, apabila nak gugurkan kandungan tu, perlulah pada hari Selasa. Dan kandungan tu pula bukannya bolehnya simply je nak gugur. Dia kenalah baby tu berusia 6 hingga 7 bulan. Sebab dikatakan bahawa 6 hingga 7 bulan tu baby dah cukup sifat. Jadi dia kena memerlukan baby yang cukup sifat. Jadi Tok Bomoh ni akan membunuh baby ni sewaktu di dalam kandungan lagi guys. Dan barulah baby tu akan dibawa keluar dan janin ni akan disalai ataupun dikeringkan. Macam mana korang pergi tengok itik salai apa semua tu kan. Aku rasa lebih kurang ada buat macam tu. Sampailah janin ni dah kecut, dia akan membaca beberapa ayat ataupun jampi dan dibalut dengan kain kuning sebelum diserahkan ataupun diberikan ilmu ni kepada seseorang yang nak ilmu anak kerak ni. So agak kejam dan tak berberi kemanusiaan lah bagi aku. Terutamanya bukan Tok Bomoh tu, mak yang mengandungkan anak tu. Macam mana kau boleh terfikir untuk mengorbankan anak kau semata-mata nak mendapatkan ilmu setan ni? Dan untuk apa? Adakah berbaloi guys? Ilmu anak kerak ni dikatakan cukup kuat, terutamanya untuk mengenakan musuh ataupun seseorang yang kita tak suka. Dan orang itu akan merana dengan teramat perik. Dan ilmu anak kerak ni apabila terkena kepada seseorang, dia susah untuk pengamal perubatan nak ubat kerana dia ilmu yang kuat. Lagi pula kalau ada orang yang menggunakan untuk melariskan perniagaan sebagai pelaris, boleh juga. Ilmu anak kerak yang betul-betul kuat, yang betul-betul cukup syarat, boleh melariskan sesuatu perniagaan. Dan orang memang lagi susah nak detect kedai tu ada menggunakan pelaris. Sebab itulah orang sanggup bayar beribu, beratus ribu untuk mendapatkan ilmu anak kerak ni guys. Tidaklah aku maksudnya orang yang kaya saja mampu mengamalkan ilmu anak kerak ni. Dikatakan bahawa Tok Bomoh Siam ataupun di Thailand, korang juga boleh mendapatkan ilmu anak kerak ni dengan potongan harga. Tapi bukan dekat Shopee Dikatakan bahawa Bomoh akan mengambil sebahagian kecil daripada janin yang telah dikeringkan ni. Bermaksud contohlah dia ambil bahagian tangan sahaja dan dia akan campur dengan bahan-bahan lain untuk membentuk seakan-akan satu lagi janin, dan akan dimasukkan ke dalam botol, dibaca jampi yang sama sebelum diserahkan kepada orang yang menginginkan ilmu anak kerak ni. Dan selalunya orang yang mengambil half price ni, dia tak cukup-cukup duit sangat. Kita boleh tahulah dia bukan guna untuk pelaris ataupun untuk menjatuhkan seseorang ataupun mengenakan seseorang, tetapi lebih kepada ingin ilmu kebal ataupun menginginkan menang loteri ataupun nombor ekor lah. So mak-mak yang main nombor ekor, main judi ni, tak cukup duit untuk nak menang, mendapatkan ilmu anak kerak dengan separuh harga.
Aduh, ada juga macam tu Dan untuk kita tahu seseorang itu kena buatan anak kerak ni, ataupun kita telah terkena sihir anak kerak ni, dikatakan bahawa kalaulah pengamal perubatan tu boleh nampak, dia akan nampak tanda-tanda seperti keanak-anakan. Bermaksud seseorang yang dah terkena ilmu anak kerak ni akan berperangai seperti budak-budak. Dia akan memanggil isteri dia mak apa semua, dan dikatakan bahawa kalaulah kita tidak menurut apa yang orang yang dah terkena ilmu anak kerak ni, dia akan histeria ataupun meracau-racau. Dan ini bukan biasa, ini teramat teruk. Dan salah satu tanda yang kita boleh nampak kepada seseorang yang dah terkena anak kerak ni, mata dia akan berwarna merah dan juga badan dia akan kekuning-kuningan, macam disalut kunyit, aku rasa. Lebih kurang macam tu lah. Jadi bukanlah mudah untuk seseorang pengamal perubatan untuk menyembuhkan seseorang yang dah pun terkena anak kerak ni, kerana dia dikatakan bahawa satu jampi ataupun satu sihir yang teramat kuat. Jadi aku harap jangan sesekali terfikir untuk mendapatkan ilmu ni, kerana ini adalah salah satu dosa-dosa besar. Dikatakan syirik juga, kerana kita bersekongkol ataupun meminta bantuan daripada makhluk lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah pernah kita dengar bahawa di daerah, especially di daerah Pantai Timur lah, jangan sesekali kita bagi tahu random orang ataupun stranger bahawa kita ni terdiri daripada anak sulung, ataupun terutamanya ibu-ibu yang tengah mengandung. Jangan sesekali bila seseorang tu tanya, oh ni anak sulung ke yang nak lahir ni, jangan sesekali kita reveal ataupun kita dedahkan benda tu, kerana ditakuti bahawa orang yang menanya tu ingin semata-mata mendapatkan janin di dalam perut tu untuk membuat ilmu anak kerak ni. Boleh jadi yang tanya kau tu bomoh ke apa, so kena jaga-jagalah. Jadi kita kenalah selalu berjaga-jaga dan meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita terhindar daripada benda-benda keji dan mungkar ni guys. Jadi itu sahaja perkongsian aku pada malam ni. Aku harap dapat memberi ilmu di sebalik kisah anak kerak ni, dan aku harap korang janganlah sesekali libatkan diri korang dengan perbuatan syirik, kerana syirik ini termasuk dalam dosa-dosa besar dan tidak diampunkan Allah Subhanahu Wa Taala. So itu saja. Kalau korang suka, tinggalkan like, tinggalkan komen, dan jangan lupa subscribe. Subscribe itu gratis. So kita jumpa lagi dalam Zaf Channel ataupun kisah Anchor yang akan datang guys. Thank you, stay safe, stay healthy guys. Assalamualaikum.